Okey. Okey, so ini tajuk kita pada hari ini. Okey, nisbah dan kadaran. Cikgu nak kamu tahu beza di antara nisbah dan kadaran. Okey. Baik. Untuk nisbah, penggunaan dia adalah untuk unit yang sama. Okey. Kadaran pula penggunaan dia di antara dua benda, dua objek yang berbeza. Okey. Hai, selamat pagi Rowita. Tak apa Rowita sedia dulu. Okey. Baik, so kita akan lihat beza dua ini. Okey. Jadi yang pertama kita pergi kepada nisbah dahulu. Okey. Baik, untuk nisbah perkataan, pernyataan dalam bahasa Melayu dia yang ayat-ayat tu itu sangat penting. Okey. Sebab daripada perkataan dan frasa dalam pernyataan itu yang akan membuatkan kita menterjemahkan dia ke dalam bentuk nisbah. Okey. Kita lihat yang dalam buku teks ni. Okey, situasi dia di sana. Okey, ada kawan kamu bermain bola. Okey. Kemudian dinyatakan ada 3 biji bola merah dan sebiji bola biru. Okey. Di sini ya. Yang ini bola biru, nampak? Cikgu guna warna lebih terang. Okey. Baik. Yang ini warna biru dan yang ini ialah berwarna merah. Dua-dua objek ini adalah objek yang sama kan? Bola biru, bola merah. Okey. Kita lihat baca dalam bentuk pernyataan. Nisbah bilangan bola biru kepada bola merah. Okey. Nisbah bilangan bola biru kepada bola merah ialah 1:3. Kena hati-hati. Kamu kena baca analisis perkataan demi perkataan. Mana yang dia dulu sebut? Mana yang ayat tu dulu tulis? Bola biru. Maka 1. Okey. Diikuti dengan bola merah. 3. Okey. Jadi dalam frasa matematik ianya ditulis sebagai nisbah 1:3. Okey, ini dalam frasa, bukan ayat matematik ya. Ini ialah frasa matematik dia. Okey. Nisbah 1:3 ditulis sebagai 1:3. Ini dalam bentuk matematik dia. Yang ini dalam bentuk ayat matematik dia. Cara kita sebut bukan 1:3. Cara kita sebut ialah nisbah 1:3. Apa 1:3 itu tadi? Bilangan bola biru kepada bola merah. So, itu ialah nisbah. Dalam nisbah, jangan tulis unit. Okay. Nisbah, jangan tulis unit. Jangan tulis unit. Okay. So, kamu lihat di sini, dia cuma nombor sahaja. Dia cuma digit saja. 1:3. Nisbah 1:3. Okey. Baik. Pernyataan seterusnya. Tengok. Yang ini, cikgu nak tarik perhatian kamu di sini. Adakah nisbah 1:3 sama dengan nisbah 3:1? Adakah dia sama? Okey. Nisbah dia tidak sama. Sebab, okey. Nisbah 1:3 bermaksud bola biru kepada bola merah. Nisbah 3:1 ialah nisbah bola merah kepada bola biru. Okey, itu maksud dia. Dia sebenarnya senang tetapi kadang-kadang boleh mengelirukan. Okey. Baik. Cuba lihat B.
nisbah bilangan bola merah, dia sebut bola merah dulu, kepada bola biru ialah 3:1. Jadi ditulis sebagai nisbah 3:1. Okey. Seterusnya C. Nisbah bilangan bola biru kepada semua bola. Kamu mesti faham ayat itu perkataan demi perkataan. Nisbah maksudnya, okey, ada tulis ini nanti. Okey. Apa yang disebut dulu? Bola biru. Bola biru ada berapa? 1. Okey. Kepada 1 kepada semua bola. Semua bola ada berapa? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi 4. Okey. Sebab itulah ditulis sebagai nisbah bilangan bola biru kepada semua bola ialah 1:4. Nisbah 1:4. Okey. Baik, di sini ada dinyatakan dekat cas minda ni. Okey, sekejap. Okey, yang dinyatakan di cas minda ini, nisbah ialah perbandingan ukuran atau nilai dengan ukuran atau nilai yang lain. Okey, bermaksud dia boleh dalam unit yang sama sahaja. Okey, baik, dengan ukuran yang sama. Baik. Dan nilai lain ni bermaksud dia boleh 1 kepada semua, 1 kepada beza. Okey, baik. Setakat ni suara cikgu jelas? Jelas. Okey, thank you. Jelas, cikgu. Okey, baik. Kita Jelas, cikgu. okey, thank you. Kita teruskan dengan D ya. Nisbah. Okey, bermaksud nisbah. Bila kamu jumpa perkataan nisbah tu, kamu boleh terus buat macam ini. Sedia apa nisbah apa kepada apa. Nisbah bilangan semua bola. Kamu carilah berapa semua bola di sini. 4. Okey, 4. Kepada, okey, ini maksud kepada. Kalau dalam bahasa Melayu dia ditulis disebut sebagai nota bertindih kan? Okey, tapi dalam matematik dia ialah simbol kepada. Okey. 4 kepada bola merah. Bola merah ada 3. Maka itulah nisbah dia. Okey. So di sini sangat penting untuk kamu mengetahui ya, apa yang disebut dulu, kemudian apa yang disebut kemudian. Itu yang paling penting. Okey? Baik. Kita lihat seterusnya contoh yang kedua. Okey. Ada 2 kon biru, 4 kon kuning dan 3 kon merah. Bilangan semua kon ialah 9. Cuba lengkapkan jadual di bawah. Okey, kita lihat bersama situasi ini ya. Baik. Perbandingan bilangan. Okey, jadi sekarang kamu mesti tahu. Okey, kon biru ada 2. Okey, cikgu guna. Kon biru ada 2. Kuning. Kuning ada 4. Okey, kemudian merah ada 3. 3. Yes. Dan 9 ini apa? Bilangan semua kon. Okey, bilangan semua kon. So ini ialah semua kon. Jadi sekarang kita lihat jadual ini sekarang. Ha? Okey. Berdasarkan yang di atas. Okey. Biru, kuning. So maksudnya 2:4. Kan? Biru ada 2, kuning ada 4. Jadi 2:4. Jangan tulis 2/4 sahaja. Itu salah. Dia jadi nombor lain sudah. Okey. So sekarang ini penulisan dia. Nisbah kon biru kepada kon 4 ialah 2:4. Baik, cuba lengkapkan yang ini. Yang di bawah, baris kedua. Merah ada berapa?
3. 3. Merah ada 3. Biru 2. 2. 2. Jadi apa nisbah dia? 3 Nisbah kepada 3 kepada 2. Ya, nisbah ialah 3 kepada 2. Betul. Okey, cuba lengkapkan baris yang kedua. Nisbah 2 kepada 9. Betul, 2 kepada 9. Okey, sebab biru ada 2, semua kon ada 9. 2 kepada 9. Okey, yang terakhir. Nisbah 9 kepada 4. Betul. Nisbah 9 kepada 4. Very good. Senang saja kan? Okey. Ini penting sebab di sekolah menengah kamu akan jumpa yang level upgrade level lagi untuk nisbah. So bila kamu faham di tahun 6, kamu tak ada masalah di tingkatan 1 dan seterusnya nanti. Senang saja kan? Mana yang disebut dulu itu yang jadi digit pertama. Kepada guna 2 nokta bertindih tu. Kemudian diikuti dengan apa yang disebut kemudian. Baik. Cuba lihat situasi di sebelah. Okey, yang ini nisbah lelaki kepada perempuan. Susah sikit nak tengok ni, gambar tak jelas. Okey, tak apalah kita skip yang itu. Baik, kita lihat muka surat seterusnya, muka surat 158. Okey. Baik, diberi situasi. Okey. So, pemahaman konsep untuk nisbah macam itu saja. Cara penulisan penting. Kamu salah letak nombor yang di hadapan, kemudian nombor yang kemudian, maka salahlah jawapan kamu. Okey, baik. Puan Samin membeli reben untuk menghiasi beberapa hadiah hantaran perkahwinan. Panjang reben berwarna merah jambu dan hijau itu masing-masing ialah 7 dan 3. Okey. Reben merah jambu 7 meter, hijau 3 meter. Tengok situasi ini ada melibatkan unit panjang, meter dan meter. Tengok penulisan dalam pernyataan nisbah. Okey. Nisbah panjang reben merah jambu kepada reben hijau ialah 7 kepada 3. See, tak ada unit. Nisbah jangan tulis unit. Bila menyatakan nisbah, jangan tulis unit. Dia macam tu sajalah. 7 kepada 3. Nisbah 7 kepada 3. Okey. Baik. Seterusnya, B. Nisbah panjang reben hijau. Okey, dia nyatakan reben hijau dulu kepada reben merah jambu ialah 3 kepada 7. Jadi jangan salah tulis. Kalau kamu tulis 7 kepada 3, dia tidak menepati pernyataan yang diberi dalam frasa bahasa Melayu. Okey, sebab itu jangan salah tulis. Okey. C. Nisbah panjang reben merah jambu kepada keseluruhan reben. Kepada keseluruhan reben ialah 7 kepada 10. Kan? Merah jambu ialah 7, keseluruhan ialah 10. Dari mana dapat 10 ini? Boleh siapa jelaskan? 7 tambah 3. Betul, 7 tambah 3. Jumlah kan? Okey. Kita boleh tulis 7 kepada 10, itulah nisbah dia. Baik, yang ini boleh juga ditulis dalam bentuk pecahan. Okey. 7 per 10. Yang atas ini reben merah jambu. Yang ini ialah jumlah reben tadi. Okey. Tapi jaranglah ditulis dalam pecahan kecuali soalan hendak jawapan dalam pecahan baru kita beri. Kalau dalam ujian, jangan tulis dalam bentuk pecahan. Cuma tulis nisbah dalam bentuk nisbah saja. Kecuali soalan suruh tulis dalam bentuk pecahan. Okey? Boleh? Okey, kita lengkapkan di bersama-sama. Nisbah panjang keseluruhan reben kepada reben hijau. Nisbah panjang keseluruhan reben kepada reben hijau.
Okey, apakah nisbah dia? 10 Nisbah 10 kepada 3. Ya, 10 kepada 3. Atau dalam pecahan dia boleh ditulis sebagai 10 per 3. Okey. Baik, cuba jawab robot tu. Adakah nisbah ini mempunyai unit ukuran? Tidak. Tidak. Betul, ingat. Okey, nisbah tak ada unit. Okey. Jadi kita lihat, okey, yang ini latihan. Okey, yang ni kamu akan buat nanti. Tak perlu lukis. Kamu cuma nyatakan dalam bentuk jadual sahaja. Okey, so jadual gambar ni kamu boleh tulis dalam bentuk jadual. Okey, kereta merah, kereta kuning. Okey, kamu tak perlu lukis. Kamu just nyatakan dalam bentuk jadual saja. Kereta merah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kereta kuning 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Then baru kamu jawab soalan. Okey? Boleh? Baik. Bunga pun sama. Bunga raya oren, bunga raya putih. Buat dalam bentuk jadual saja. Tak perlu lukis. Okey. Nombor 1. Yang ini kamu buat kemudian selesai kelas nanti ya. Okey. So ini latihan untuk hari ini. Okey. Baik, 2 sama, tak perlu lukis, kamu cuma nyatakan cat hijau berapa liter, cat biru berapa liter. Okey, dan jawab soalan. Ini senang sajalah. Okey. Soalan 3, yang ini kamu kena nyatakan dalam bentuk jadual, segitiga kuning berapa, bulat berapa, merah berapa. Dan baru kamu jawab soalan. Okey. Sila hati-hati, jangan buat cepat. Baca betul-betul soalan, baru tulis jawapan nisbah dia. Okey? Boleh? Baik. Boleh. Okey, thank you. Kita teruskan. Saya rasa kita tak lama lah kelas ni. Okey, yang part yang paling kena hati-hati ialah nisbah dan kadaran. Dia lebih kepada penyelesaian masalah. Okey. Kita terus ke muka surat 161 . Okey. Oh, yang ini masih nisbah. Okey. So ini ialah latihan untuk hari Khamis nanti ya. 26 Ogos. Okey. Baik, untuk kerja matematik, cikgu tak rigidkan, cikgu tak wajibkan untuk hantar dua-dua. Kamu boleh hantar yang Selasa, kamu boleh hantar yang hari Khamis. Atau kamu nak hantar dua-dua kerja tu pun itu lebih bagus. Okey. Yang penting kamu ada hantar latihan untuk bukti kamu punya PBD. Itu yang penting. Tahun 6 yang psikometrik itu sangat penting kamu kena buat sebab itu ada sijil psikometrik untuk dibawa ke tingkatan 1. Mesti buat Dia bukan macam Google Form biasa tu. Bila Cikgu Zul dah iklankan untuk BNK psikometrik, yes, dengan PAJSK kamu. Yang core curriculum yang kamu perlu isi setiap minggu tu, uniform sukan dengan kelab. Tu kamu kena isi. Okay. Baik, berbalik kepada itu, kita pergi, sudah habis. Okey. Bahagian kadaran, bahagian kadaran, cikgu nak tarik perhatian kamu untuk soal, dia lebih kepada penyelesaian masalah. Okey. Contohnya yang soalan ini, baik, atau cikgu akan share ini minggu depan lah, kamu buat latihan kadaran nisbah sahaja dulu. Okay, sebab cikgu takut kamu confused. So, kita punya kelas mungkin sekejap saja hari ini. Then it should be okay. Baik, sebelum itu, ada soalan? Tak ada. Tak ada yang Tak lain? ada. Tak ada. Okay, so Ada. setakat ini kelas Okay, nota cikgu akan share dalam video YouTube, cikgu akan upload dan kamu boleh tengok semula di sana.
Okey, yang bahagian selesaikan masalah cikgu akan sambung minggu depan. So hari ini sajalah latihan untuk hari ini. Okey? Boleh? Yang hari Khamis cikgu akan post juga, tapi cikgu dah buat catatan tadi. Okey? Baik. So cikgu rasa itu sahaja untuk kelas kita pagi ini. Pagi tadi cikgu bersungguh-sungguh cari line. Line cikgu tak berapa jelas, tak berapa bagus pagi tadi. Nasiblah sekarang okey. Okey, so sebelum kita bersurai kelas, ada soalan? Tak ada? Kalau tak ada, sila on Tak ada, cikgu. kamera masing-masing. Macam biasa, cikgu akan ambil gambar kehadiran. Okey, sekejap. Cikgu akan stop di sini dulu.